Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 5. Okay, tingkatan 5 hari ni kita nak tengok pula macam mana cara kita nak menjawab soalan bahagian B. Dan kita fokus kepada soalan nombor 9 dan 10. Yang mana soalan 9 dengan 10 ni dia arasnya agak tinggi dan agak barulah untuk KSSM yang mana kita, okay, kalau macam ini, ada soalan mereka cipta. Okay, so kalau sebelum kita jawab soalan untuk mereka cipta, tahap mereka cipta ni, kita jawab dulu untuk soalan nombor A. Okay, so macam mana dalam buku nota kamu nak kena buat? So sini saya ajar. So hari ni kamu tulis dah. So hari ni hari Rabu. So hari ni Selasa. So hari ni hari Selasa. So, 18 hari bulan 5 tahun 21. So, semua orang tulis. Okay? So, hari ni kita belajar macam mana nak buat soalan bahagian B. Okay, kalau 9 dengan 10 kita dah habis, kita pergi kepada soalan nombor 6 ya. Okay, soalan nombor 9 dengan 10. Kenapa cikgu nak fokus 9 dengan 10? Okay, sebab soalan 9 dengan 10 bahagian B ni, soalan mereka cipta, tahap mereka cipta yang tak lagi pernah yang keluar di dalam soalan KBSM tahun lepas SPM tak. So kamu adalah batch yang baru untuk menjawab soalan ini. Okay, so kalau kamu tengok, kita pergi ke soalan ni. So tulis tajuk dia. Tajuknya hari ni kita nak buat soalan bahagian B. Bahagian B. Tulis soalan bahagian B. So, sekarang ni kamu buat nombor soalan nombor 9A. Jawapan sahaja kamu tulis. Contohnya kan. Jom kita tengok soalan nombor 9. Raja 9 menunjukkan satu kebakaran yang sering berlaku. So, kalau kamu tengok ni Najwa, apa yang kamu nampak Najwa? Kamu nampak ada berlaku apa ni Najwa? Ni apa? Peralatan apa ni? Najwa? Julita? Boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ini apa ni? Kalau kamu nampak ini berlaku pada apa Julita? Plug Swiss. Pandai. Plug Swiss. Ataupun kamu boleh tahu ataupun dekat peralatan elektrik kan? So dalam peralatan elektrik. Okey. So kalau kamu nampak saja sini, kamu dah terbayang. Mesti soalan ni dia nak tanya tentang pemadam api kebakaran. So kita tengok kepada soalan nombor A. Nombor A, nyatakan satu punca. Nyatakan satu punca. Punca kebakaran di atas. So tadi Najwa Julita dia dah cakap peralatan elektrik. So kamu tulislah peralatan elektrik. So dalam buku kamu apa yang kamu nak buat? Kamu buatlah macam ni. 9A peralatan elektrik. Okey, boleh? Lepas tu continue lah. Soalan B, C, D dan seterusnya. Okey? Boleh? Kavia? Boleh Kavia? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So pergi kepada soalan B. Soalan B, pemadam kebakaran jenis apa yang sesuai untuk memadamkan kebakaran daripada peralatan elektrik? So, kita ada berapa banyak jenis memadam api? Siapa yang boleh jawab? Kita ada warna biru, betul? Yang jenis foam, yang jenis karbon dioksida, yang jenis kering. So, untuk peralatan elektrik, apakah jenis pemadam api yang sesuai untuk memadamkan api kebakaran jenis ni? Siapa boleh jawab? Najwa? Kavia, Samila, Syamila, Maha, boleh jawab tak soalan ini? Apakah jenis kebakaran pemadam api yang sesuai? Adakah karbon dioksida? Adakah jenis buih? Adakah jenis... Apa lagi jenis lagi apa? Jenis kering. So, lagi ingat? So, kalau tak ingat, buka buku teks. Sekarang ni kita tengok buku teks mana? Sains tingkatan 5.
Okay, so kalau kamu tengok sekarang ni, okay, nampak tak buku teks saya? Syamila, Kavia, nampak kan? So, sekarang ni kita tengok. Okay, nampak ya? Nah, ini adalah buku teks kamu. So, tengok muka surat berapa. So, yang ini adalah... Cikgu. Ya? Okey, cikgu. Itu siapa pula, Has? Assalamualaikum. Najwa. Oh, Najwa. Najwa dari tadi cikgu tak dengar suara kamu. Mandi ya. Mandi, subhanallah. Patutlah cikgu panggil-panggil tak muncul. Sabar je lah kamu ni. Okay, yang ini tingkatan 4, bukan tingkatan 5. Okay, sorry. So, tingkatan 4, pemadam api kebakaran. Okay, mana yang kamu belajar? So, kalau kamu tak ada, memang kamu tak ada buku teks, so cikgu bukakanlah buku teks. Okay, so nampak tak buku teks cikgu Najwa? Oh, Najwa. Nampak? Memang dia dah tengah mandi betul ni. Okey, so kita tengok. Okey, ini alat pemadam api. So kita tengok ya. Okey, so tadi kita kata pemadam api ni dia nak padamkan apa tu tadi? Peralatan elektrik. Okey, so peralatan elektrik. So kalau kamu tengok sini pemadam. Okey, yang ini. So warna label dia adalah hitam iaitu jenis carbon dioksida. So, itulah jawapan kamu. Cikgu, boleh tak warna yang ini jenis kering? Boleh juga, serbuk kering. Sebab serbuk kering yang warna label ini biru ni, dia boleh padamkan kepada semua jenis kebakaran. So, kamu boleh jawab soalan sini. Okay, kamu tulis. Mana tadi? Okay, sini kamu tulis. Jawapan dia adalah, apa tadi? Jenis kering. Carbon dioksida. Okay. Jenis kering pun boleh. Carbon dioksida. Alamak, apa benda macam ni? Dioksida. Okey, dah. Siap. Cikgu, saya nak buat serbuk kering boleh? Boleh. Tapi ingat ya, buat satu jawapan je. Kamu jangan gatal-gatal nak buat banyak-banyak jawapan. Pemeriksa hanya tengok satu sahaja. Okey? Pemeriksa dia hanya tengok satu sahaja. Okey, so nanti yang B tu kamu tulislah carbon dioksida dalam buku kamu. So tak perlu untuk kamu salin soalan. Okey. Pergi kepada soalan nombor C. Okey, C ya. Kita tengok soalan nombor C. Okey, adakah ada ramai pelajar? Oh, sama juga. Pelajarnya ada 5 saja. Semalam ada 6. Ansha ada. Kenapa hari ini tak ada? Okey, apakah jenis kebakaran yang tidak sepatutnya digunakan bagi kebakaran yang ditunjukkan dalam Rajah 9? Jelaskan jawapan. Apakah jenis pemadam kebakaran yang tidak sepatutnya digunakan? Apa? Kita ada tadi, cikgu cakap tadi, pemadam api kita ada jenis serbuk, kita ada kena kering, kita ada jenis yang air. So, mana yang tidak sesuai? Kavia, agak-agak boleh jawab-jawab kan? Kita ada 4 jenis. Air, buih, karbon dioksida dan serbuk kering. Okey, nampak kan? Buih. Ha? Buih. Buih. Kenapa kalau buih tak boleh? Sebab dia melibatkan bahan pejal. Oh, dia melibatkan bahan pepejal. Kalau kenapa buih ni tak sesuai untuk padam peralatan elektrik? Jawapan kamu tadi sebab dia bahan pepejal. Salah. Tak tepat. Bukan salah, tak tepat. Agak-agaknya apa? Yang mana? Air. Pandai. Air. Kenapa kalau air tak boleh? Sebab air ialah boleh tak dialihkan elektrik air? Tak. Air. Kalau nak contohnya kamu mandi kan, guna shower. Tadi siapa mandi tadi? Najwa. Dia mandi kan, dia mandi guna shower heater. Tiba-tiba berlaku kilat sambung menyambung. Tiba-tiba kilat tu dia sambar dekat kau punya shower. Kemudian kau tengah mandi sedap-sedap. Boleh tak mati? Terkena renjatan elektrik. Boleh tak?
Boleh kot. Boleh kot pula. Boleh ke tak Julita? Boleh lah sebab kan pernah tak kau dengar orang mati kena renjatan elektrik masa mandi? Pernah tak? Sebab itu mak-mak kita pesan jangan mandi waktu hujan lebat. Jangan mandi waktu kilat. Itulah antara sebabnya. Okey. So, pemadam api jenis air, tak sesuai untuk padam peralatan elektrik. Okey, so kamu tulis sini. Yang pertama kamu tulislah pemadam kebakaran jenis air kerana air ialah konduktor elektrik yang baik. So, kamu hanya sign jawapan je. Okay? So, tak sidi kamu tulis. Ini kamu namakan pemadam api, kamu dapat 1 markah. Okay? Yang ini kamu namakan dia punya sebab, kamu dapat 1 markah. Okay, sama juga yang macam yang ini tadi. Okay, yang ini jangan tulis dua-dua ya. Tulis salah satu saja. So, yang ini kamu dapat 1 markah. Okay, yang ini pun dapat 1 markah. So, yang ini nombor C, kamu namakan, kemudian kamu bagikan sebab. Okay, sebab kenapa kamu kata pemadam api jenis air tak sesuai. Confirm lah. Sebab air tu dia boleh mengkonduksi elektrik ataupun dia boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, boleh ke? Boleh, cikgu. Kavia? Boleh, cikgu. Okey, Julita? Okey, Julita? Dah terjawab soalan? Dah. Okey, good. Cikgu, siapa cikgu elektrik yang? Konduktor elektrik yang baik. Okey. Okey, baik. Tulisan cikgu pun dah macam budak tadi kau. Okey, pergi kepada soalan D. Soalan D ni, okey, kita tengok ya. Mary telah diberikan satu tugasan bagi subjek sains oleh gurunya. Dia dikehendaki untuk membina satu model alat pemadam api. Okey, pernah tak masa tingkatan 4 kamu buat projek pemadam api? Pernah tak? Kavia, ada tak? Cikgu suruh kamu buat, cikgu Zabedah buat, kamu kena buat model alat pemadam api. Ada tak? Tak tahu, cikgu lupa. Lupa? Ayo, Kavia, sudah tua ke? Julita, ada tak? Tahu, cikgu. Ada tak tingkatan 4? Ingat-ingatnya? Cikgu. Tak ada. Habis tu kamu buat projek apa tingkatan 4? Lupa. Lupa. Biasalah dah tua Julita. Umur kamu berapa? Dah 91 tahun. 71, cikgu. 71. Dah lama cikgu cuti. Asyik cuti je dia lupa. Asal. Okay. So, hari ni cikgu nak ajar. Okay, macam mana kita nak membina model alat pemadam api. Kalau kau nak try balik rumah, nanti kau try. Boleh kau bukan balik rumah. Sekarang nanti kau try. Sekejap lagi. Okay, apa alat yang kita nak kena ada. So, kita tengok nanti. Okay, so kamu nak bina satu model alat pemadam api yang ringkas yang boleh berfungsi di rumah dengan menggunakan bahan kita semula. Okay, alat pemadam api ini mestilah boleh memadamkan api yang berpunca daripada dapur gas. Okay, so tengok ni. So, apa bahan yang dia bagi? Okay, bahan yang dia bagi adalah dia ada kertas tisu, dia ada botol plastik, so dia ada benang, dia ada air, dia ada cuka dan soda bikarbonat. Okay, so sekarang ni, so nanti hari ni kamu try buat. Okay, mungkin ada kamu buat tapi kamu lupa. Okay, ini, okay, sediakan 6 bahan ni. Okay, kat rumah mestilah ada cuka. Kat rumah mesti ada soda bikarbonat. Soda tu apa cikgu? Alah, yang mak kamu buat donat, yang mak kamu buat biskut ke, kek ke, roti ke. Ada soda bikarbonat. Okay. Lakarkan model alat pemadam api yang ringkas. Okay, macam mana kita nak lakarkan? Menggunakan 6 alat ni. So, semua orang lukis dia sama cikgu ya. Okay, yang pertama, kalau disuruh lakarkan, mesti kamu kena label sekali.
lukis dan label. So, kamu kena lukis dan label. Okey, tengok cikgu lukis macam mana. Okey, sambil tu kamu buatlah. Okey, yang pertama, kamu buatkan botol. Kamu mesti ada botol. So, botol kamu tu, okey, botol. Ya Allah, pakailah pembaris untuk melukis botol. Okey, cikgu tak ada pembaris. Okey, lukis botol. Okey, dah siap lukis botol. Kamu buatkan dekat sini lubang. Okey, kemudian dekat sini ada tali. Okey, tali tu ataupun benang lah. Yang tadi dekat atas dipakai benang kan? So, kita pakai benang. Kertas tisu tadi, kamu balutkan soda bikarbonat. Okey, maksudnya dalam tisu ni ada soda bikarbonat. Dalam botol tadi, kamu isikan cuka. So, macam mana kamu punya label? So, ini adalah cuka. Okey, cuka. So, ini adalah kamu punya botol plastik. So, semua orang lukis sama dengan saya ya. Botol plastik. Okey. Kemudian ni apa tadi? Ini apa tadi? Benang. Okey, benang. Cubalah nanti balik rumah buat. Balik rumah. Sekarang kamu buat nanti. Okey, yang ini adalah kertas tisu. Kamu isikan apa tadi? Tambahkan dengan 3 sudu soda. Cikgu, saya tak buat lah 3 sudu. Tak apa, kamu buat 2 sudu asalkan ada. Okey, soda bikarbonat. Okey. Macam mana cikgu nak buat macam ni? Tisu tadi engkau bentangkan. Okey, nanti engkau letaklah soda bikarbonat. Okey, lepas tu kau lipat. Okey, bila kau lipat, kau ikatkan dengan benang ni. Okey, kau ikatkan dengan benang cantik-cantik. Ikatkan dengan benang. Kemudian bawa benang tu panjang sikit sebab kita nak keluarkan daripada penutup ni. Okey, kemudian sebelum kamu letak benang tadi, kamu isi dulu botol tu dengan cuka. Okey, cikgu nak berapa banyak? Asalkan tak adalah penuh sangat. Lebih kurang 1/3 lah kamu letakkan cuka. Okey, macam mana kamu nak buat? Okey, sekarang ni dah kamu set up benda-benda macam ni, kamu dah buat macam ini, kamu goncang. Okey, kamu goncangkan dia, kemudian kamu buka penutup botol. Okey, selalu yang kalau saya punya dulu, sebelum ni saya buat, yang ini saya tak ada buat lubang pun. Tak payahlah, lubang tak payahlah. Sebab kalau lubang ni pun boleh juga sebenarnya sebab kamu nak keluarkan nanti dia terpancut. Kalau budak saya akan suruh buka je penutup botol. Buat lubang pun boleh juga. Okey, kamu goncang tapi bila kamu goncang tu jangan kamu kena tutuplah lubang dulu. Okey, bila kamu dah goncang, sambil tutup lubang, kamu pakai botol mineral pun jadi. Okey, goncang, kemudian kamu tutup lubang dia, kemudian kamu lepaskan dia, buka penutup tu. Bukan penutup kamu alihkan kamu punya tangan yang kamu tutup lubang tadi. Okey, alihkan tangan, dia akan terpancut keluar. So, itulah alat pemadam api kebakaran. Okey, boleh? Kavia, boleh buat nanti balik? Sekejap lagi buat? Boleh. Boleh. Okey, Julita, kau nak buat tak? Syamila? Maha? Najwa? Boleh cikgu, boleh cikgu. Cuba nanti buat, lepas tu rakam video dekat cikgu ataupun gambar. Boleh Syamila? Kavia? Boleh cikgu. So nanti you buat nanti, pastikan lubang tu kamu tutuplah dengan tangan dulu. Tutup dengan tangan dulu. Kemudian kamu goncangkan dia sampai dia terpancut. So nanti nampak dia terpancut. Ataupun kamu buatlah satu api ke, unggun api ke. Kalau takut nak hidupkan api, tak payah hidupkan api, just kamu nak tengok. Adakah dia antara soda tu dengan cuka tadi akan bertindak balas. Okey. So kita kena letakkan dekat dalam benang sebab nak bagi dia tak bertindak balas dulu. Bila kamu goncang, so nanti dia akan bertindak balas dengan soda tadi. Siapa? Cuka. Okey. Kemudian inilah. Okey, kemudian inilah kamu punya pemadam api. So nanti kalau keluar exam bentuk macam ini, lukiskan bentuk ini dan jangan lupa label. Okey, Kavia, jangan lupa label. Okey. Okey. Kemudian dia tanya, terangkan bagaimana. Okey, dah lukis dah belum? Dah lukis dah? Belum cikgu, belum Okey, cikgu. saya bagi masa. Okey, jangan risau. Cikgu bagi masa. Okey, 5 minit. 3 minit cukup masa. Okey. Okey. So, soalan seterusnya dia tanya, terangkan bagaimana alat pemadam api itu berfungsi. Macam mana tadi? Apa yang cikgu cakap tadi? Kavia. Dia tindak balas dengan apa, Kavia?
Apa cikgu? Soda dia akan tindak balas dengan asid, cuka. Cuka tu adalah asid. So bila asid tu tindak balas dengan soda, dia akan menghasilkan satu gas. Okay? So kamu tulis 3 markah ya. Saya kata kamu tulis sini. Alamak. Semasa kecemasan, tali benang yang mengikat kertas tisu salin ya, berisi, lepas kamu lukis kamu tulis penerangan bawah. Okey, berisi soda bikarbonat akan dipotong. Okey, kamu potong dia punya benang tu. Okey, lepas kamu potong botol plastik digoncang. Okey, yang macam cikgu cakap tadi, digoncang dengan kuat agar serbuk soda bikarbonat bertindak balas dengan larutan cuka. So nanti kalau keluar soalan ni kamu dah boleh jawab. Okey, dan menghasilkan buih gas. Okey, gas apa? Gas karbon dioksida. Okey, gas karbon dioksida. Okey, seterusnya halakan lubang botol plastik ke arah punca kebakaran untuk memadamkan api kebakaran. Okey. So, yang ini 3 markah. Punyalah panjang. Tapi kalau kamu nak buat ringkas pun tak ada masalah. Okey. Semasa kecemasan, okay, cikgu terangkan sambil tu kamu salin ya. Okay, soalan ni 7 markah ya. Okay, semasa kecemasan, tali benang yang mengikat kertas tisu berisi soda bikarbonat akan dipotong. Okay, akan dipotong. So, botol plastik tadi nanti kita goncang. Okay, goncang kuat agar serbuk soda bikarbonat bertindak balas. Okay, dia tindak balas dengan apa? Okay, dia akan bertindak balas dengan larutan cuka. Okay, dengan larutan cuka dan akan menghasilkan buih. Okay, gas. Gas apa? Gas karbon dioksida. Okay, seterusnya halakan lubang botol plastik ke arah punca kebakaran. So, kamu ada kebakaran punca, kan padamkan api. So, nanti dah habis kelas, kamu cuba cari botol, cari cuka, okay, cari soda bikarbonat. Cuba buat. Cuba buat macam ini. Okay, jadi tak kamu punya alat pemadam api? Okay. Boleh Syamila, Kavya, Julita? Boleh cikgu. Okay, bagus. Boleh cikgu. So, nanti boleh try buat. Okay, boleh try buat nanti.
Maha pun tak dengar suara Maha. Ya, cikgu. Okey, Maha faham ke? Faham Maha? Okey. Faham, cikgu. Okey, Okey. bagus. Okey. Okey, dah siap bagi tahu saya ya. Okey, so kita sambung. Baru satu soalan. Kita buat hari ni cikgu kata 2 soalan. So, soalan 9 dah. So, kita cuba soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10 ni agak-agak pernah belajar tak tahu lepas. Ini tingkatan 4. Okey, bab yang paling last sekali. Okey, bab 12 tak silap saya. Okey, tenaga nuklear. Okey, Syamila, Maha ada belajar tak? Ada belajar tak? Ke lupa juga? Ada. Okey, bagus. Ingatkan lupa juga tadi. Okey. Nasib baik ada. Ingatkan tadi dah hilang ingatan. Najwa dah ada dah. Dah okey dah. Dah rambut dah ya. Okey ya. Cikgu. Ha? Ngarut. Apa Julita? Dia makan. Dia makan pula. Ya Allah, tadi dia mandi, dia makan pula. Bahagia nampak? Okey, so kita tengok soalan ni. Okey, ini pernah jawab ni dulu. Okey, dulu apakah kamu dah belajar. Okey, so kita tengok. Okey, contoh ni adalah stesen jana kuasa ya. Okey, tenaga nuklear yang mana kita ada rod bahan api, kita ada moderator graphite, ada steam, turbine, generator, condenser, pump. So dari sini dia daripada generator dia akan supply electric current pergi ke tiang-tiang jana kuasa lah. So dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. What is apakah kegunaan rod pengawal dalam reaktor nuklear? Yang ini kena tengoklah balik buku kimia, sains tingkatan 4. Okey, kalau ingat lupa tu, ingatlah balik. Okey, tak ada buku, kita tengok buku yang last sekali. Okey, yang ini tak belajar lagi. Okey. So, kita dah belajar ini. Betul ke ini Kavya? Inilah yang kamu belajar bab yang paling last, bab 12. Si mana je nak kuasa? Ini. So, dia tanya tadi, soalan tadi dia tanya, apakah fungsi rod pengawal? Apa fungsi dia tu? Nampak tak? Kavya, baca. Maha kah? Syamila, tolong baca ni. Nampak tak? Apa fungsi rod pengawal? Ditanya. Mengawal kadar tindak balas pembelahan. Mengawal kadar tindak balas pembelahan. So, tulislah jawapan kau. Okey, soalan nombor 10 tu buat macam ni. 10, bukan berjaduh je ni. Okey, jap. Okey, nombor 10A. Apa jawapan dia? So, tak payahlah kau tanya soalan. So, mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus. Betul dah saya buat tadi. Atom. Okey, nombor B. Cadangkan satu bahan yang boleh digunakan membuat rod pengawal. Tadi apa? Rod pengawal apa nama dia? Namanya apa yang kau tengok tadi? Ni. Apa ni? Ni apa? Yang ini. Dia dibuat daripada bor apa? Boron. Okay, so satu elemen, so jawapan B, boron. So kamu buatlah jawapan B. A apa, B apa. Okay, kemudian C. Air biasanya digunakan untuk sebagai ejen penyejuk. Kenapa dia kata sistem penyejukan ini sangat penting dan apakah yang berlaku jika sistem ini gagal berfungsi? Kalau dah tak ada suhu, boleh tak dia kawal kalau dia tak ada air, boleh tak dia kawal suhu dalam reaktor yang sangat panas tu, Najwa? Oh, Najwa. Ya, aduh budak. Boleh tak kalau reaktor sangat panas tak? Kalau dia tak ada air, boleh tak dia kawal suhu dalam reaktor tu? Boleh kot. Dah tak ada air. Air tak ada. Macam mana reaktor yang panas tu dia boleh disejukkan? Boleh tak? Boleh kot. Boleh. Macam mana boleh pula?
Tak boleh kot. Tak boleh ikut pun. Sabar je lah kau. Tak boleh lah bila tak ada air, dah tak ada air. So, tak boleh lah reaktor tu sejuk. Reaktor tu sangat panas. Dia daripada nuklear. Nuklear tu sangat panas. Bila tak boleh sejuk, bila dia panas sangat, dia boleh meletup. Sebab dia tak dapat nak kawal suhu dalam reaktor tu. So, dia kata kenapa sistem penyejukan sangat penting. So, kamu kata tulis kat sini untuk mengawal suhu dalam reaktor. Okey. Dia dua markah kan? So kamu bagilah sebab jika sistem ini gagal berfungsi, apa yang jadi? Apa cikgu cakap tadi? Dia akan meletup kan? So, keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya letupan dalam reaktor nuklear. Salin dulu. So, air ni digunakan untuk kawal suhu dalam reaktor. Kalau lah suhu tu tak dapat nak dikawal, confirm lah reaktor tersebut dia akan meletup. Sebab dia menggunakan tenaga yang sangat tinggi. Salin dulu. Dah sebab salin, bagi tahu cikgu ya. Pada last soalan. Soalan ini yang cikgu nak ajar tadi. Tentang reka cipta. Cuba tengok. Kawasan perumahan di mana Faris tinggal sering mengalami gangguan bekalan elektrik akibat litar pintas. Keadaan ini menyukarkan Faris untuk mengulang kaji pelajarannya pada waktu malam. Faris bercadang untuk membina sebuah penjana tenaga. Hebatnya Faris ni. Dia nak mencipta penjana tenaga yang sangat ringkas yang menggunakan magnet. Yang dapat menyalakan mentol semasa ketiadaan bekalan elektrik. So, anda dikehendaki membantu Faris untuk membina sebuah penjana tenaga yang ringkas berdasarkan aruhan elektromagnet dengan menggunakan bahan-bahan berikut. So, kita ada magnet, kita ada wayar kupram, kita ada wayar, kita ada kepingan logam dan kita ada mentol. So, dia kata suruh lakarkan. So, kamu lakarkan macam mana agak-agak. Kamu ada mentol, kamu ada wayar, kamu ada magnet. Macam mana kamu nak lakar? So, kamu lakarkanlah. Jadikan dia 1 liter. Jadikan dia 1 liter. So, kita lukis sama-sama dengan saya. So, lukisan kamu, dalam ini, yang pertama, kamu kena ada kepingan logam. Dekat kepingan logam ni, kamu belitkan dengan apa tadi ya? Wayar. Belitkan dengan wayar. Nampak ke? Dia nampak macam belit. So, nampak macam dia belit lah kan? Lebih kurang lah. Kemudian wayar nanti belit. Pastikan dekat sini kamu letakkan magnet. Letakkan magnet. Walaupun buruk lukisan cikgu. Ini magnet. Ini adalah rupa macam magnet lah. So, bawah ni pun kamu akan letakkan magnet. Sebab magnet tadi letak 2 kan? Letak magnet. Sebab kalau magnet dengan magnet, dia akan menghasilkan satu daya. So, magnet. Dah letak magnet. Wayar yang tadi tu, kamu sambung pergi ke mentol. Wayar sambung dekat mentol. Macam ni. Sambung dekat mentol. Mana mentol kamu macam ini lebih kurang lah. Mentol kamu. So, ini wayar tungsten. So, kemudian kena label. So, kamu label lah. Ini apa? Ini adalah magnet. Ini pun magnet. So, kamu ada 2 magnet. Yang ini adalah, tadi apa namanya? Gegelung wayar kupram. Kemudian ini adalah kepingan logam. So, ini adalah wayar.
So, ini adalah mentol. Kamu lukis ni dah dapat 3 markah tau. Kamu dah dapat 3 markah. So, dah dapat lukisan. Kamu lepas tu dia kata terangkan. Terangkan macam mana dia kata rektor ini berfungsi. Okay, so kamu terangkanlah. So, terangkan nanti dekat bawah. Okay, sambil tu saya akan buatkan yang bawahnya ni. So, tulis gegelung dawai kukrum dan kepingan logam diletakkan. Diletakkan di antara 2 magnet. Kenapa nak kena letak dalam magnet? Untuk pemotongan medan magnet. Arus aruhan terhasil dan akan menyalakan mentol. So, ini gambar dengan kamu punya ulasan, kamu akan dapat markah 3 markah. Okay, so saya bagi masa untuk lukis dan jawab soalan bawah. HAN, cikgu besarkanlah sikit, bagi kamu nampak sikit ni. Tulisan pun cikgu macam saintis. Aruhan terkumpul cikgu. Terhasil. Terhasil. Nampak? Terhasil. Dan menyalakan mentol. Maksudnya nanti cikgu akan snapkan satu soalan untuk reka cipta. Saya nak kamu lukiskan. Lukiskan macam mana nak jawab soalan tu. Boleh? Cubalah. Kalau tak dapat jawab, tak apa, bagi tahu saya. Nanti saya tolong kamu. Okey. Boleh? Okey, so sampai situ saja untuk kelas kita hari ni. So, nanti cikgu akan bagi satu latihan lagi untuk reka cipta ya, soalan nombor 9 dengan 10. Okey, Najwa, Juwita, boleh tak? Boleh. Okey, so sampai sini je kelas kita. Terima kasih datang kelas saya. Cikgu. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Bye-bye.